Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada muslimin muslimat sekalian. Berdiri bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Roizat, Dr. Nohayati Rosli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 34 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari berjangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 5,979 kes, iaitu bersamaan dengan 80.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 25 Mei 2020 jam 12.30 hari, terdapat 172 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,417 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,323 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 4 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Sipirasi Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kes kumulatif kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan, daripada 172 kes baru yang dilaporkan, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 167 kes penularan tempatan, 159 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 112 kes telah dikesan di 3 depo tahanan imigresen. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana depo-depo imigresen ini merupakan tempat yang diasingkan daripada masyarakat umum dan dikawal oleh pihak berkuasa. Rakyat tempatan yang dikesan positif adalah 8 kes pada hari ini. Ingin dimaklumkan bahawa terdapat satu kluster baru yang telah dikesan di depo tahanan imigresen di Sepang. Sehingga 25 Mei 2020 jam 12.30 hari, sebanyak 1,449 sampel telah diambil, di mana 36 kes positif COVID-19 dikesan, iaitu 29 kes dilaporkan hari ini. 540 kes dikesan negatif COVID-19 dan 870 sampel masih menunggu keputusan. Daripada kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil, sebanyak 1,536 sampel telah diambil yang terdiri daripada 1,422 orang kena tahan dan 114 kaki tangan. Daripada jumlah tersebut, 126 kes adalah positif dan 514 kes adalah negatif, manakala 896 sampel masih menunggu keputusan. Bagi kluster depo tahanan imigresen Semenyih, sebanyak 1,757 sampel telah diambil yang terdiri daripada 1,630 orang kena tahan dan 127 kaki tangan. Daripada jumlah tersebut, 66 kes adalah positif, 753 kes adalah negatif dan 938 sampel masih menunggu keputusan. Secara keseluruhannya, setakat ini didapati 227 kes positif daripada ketiga-tiga kluster depo tahanan imigresen. Ini adalah melibatkan bukan warga negara Malaysia, iaitu 53 kes warga negara Bangladesh, 41 kes warga negara India, 38 kes warga negara Indonesia, 37 kes warga negara Myanmar, 28 kes warga negara Pakistan, 17 kes warga negara China, 4 kes warga negara Kemboja, 3 kes warga negara Nepal,
2 kes warga negara Sri Lanka dan masing-masing 1 kes daripada warga negara Filipina, warga negara Libya, warga negara Mesir dan warga negara Syria. Pelbagai aktiviti pencegahan dan kawalan telah pun dijalankan. Misalnya, aktiviti nyakuman, pendidikan kesihatan seperti penjagaan kebersihan, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta penekanan mengenai penjarakan sosial. Bagi memastikan kes-kes jangkitan COVID-19 dapat dikesan sepenuhnya, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pejabat Kesihatan Daerah akan meneruskan tindakan seterusnya iaitu menggunakan pendekatan tertumpu, misalnya siasatan, pengesanan kontak rapat, penilaian risiko oleh pihak yang berkaitan, saringan gejala dan pensampelan untuk mengesan kes secara aktif. Kes positif akan diasingkan dan dirawat di hospital, manakala kontak rapat akan diletakkan di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak COVID-19 di bawah Seksyen 15-1 Akta 342. Kementerian Kesihatan akan terus bekerjasama dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain agensi kerajaan bagi menguruskan kes COVID-19 yang melibatkan depo tahanan imigresen. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mempraktikkan norma dan kebiasaan baru semasa sambutan Hari Raya maupun selepas musim perayaan. Pastikan anda terus mematuhi segala nasihat dan saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya, elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, dan wear, iaitu sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, dapatkan rawatan segera jika bergejala, sambutlah perayaan secara tertutup bersama ahli keluarga di rumah sahaja, lakukanlah aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingatlah kepada SOP, iaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah PKPB. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi, manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 41,207. Bilangan kes positif ada 3,369 kes, iaitu bersamaan dengan 8.18% yang melibatkan 5 generasi. Kes yang masih aktif ialah 302 dan kes kematian adalah 33 kes. Seterusnya dilaporkan saringan COVID-19 di 378 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 25 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 20,592. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,024, iaitu bersamaan dengan 73%. Jumlah kes positif setakat ini ialah 683, bersamaan dengan 4.5%. Mereka yang bergejala adalah 96 kes, iaitu bersamaan dengan 14.1%. Mereka yang tidak bergejala dan positif adalah 587 kes, bersamaan dengan 85.9%.
Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 25 Mei 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 41,435. Jumlah kes yang disampel dan diuji adalah 32,075 kes, iaitu bersama dengan 77.4%. Jumlah kes positif ialah 271 kes bersama dengan 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 bersama dengan 13.6%. Mereka yang tidak bergejala dan positif adalah 234 kes bersama dengan 86.4%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 279 pusat jagaan warga emas sehingga 25 Mei 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 11,129. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 9,429 bersamaan dengan 84.7%. Jumlah kes yang positif adalah 23 iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 3 kes iaitu 13%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 20 kes iaitu 87.0%. Seterusnya, laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara mulai 3 April sehingga 25 Mei 2020, jumlah terkumpul ialah 40,716 individu yang telah dikuarantinkan dan 33,092 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes positif adalah 446. Ada pertambahan 5 kes iaitu mereka yang pulang dari Mesir 2 kes, daripada Pakistan 2 kes dan Indonesia 1 kes. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 25 Mei 2020. Ingin dimaklumkan ada pertambahan 1 kluster baru hari ini iaitu kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2. Dimaklumkan kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil yang pertama ada pertambahan 66 kes menjadikan jumlah kes keseluruhan 126 kes. Kluster yang baru tapak pembinaan Kuala Lumpur ada 44 kes yang dikesan, jadi jumlah kes ialah 44. Dan yang ketiga ialah depo tahanan imigresen Sepang ada pertambahan 29 kes menjadikan jumlah kes ialah 36. Dan yang keempat ialah depo tahanan imigresen di Semenyih ada pertambahan 17 kes menjadikan jumlah kes ialah 66, iaitu di mana salah seorang daripada 66 ialah warga Malaysia, jadi bukan warga negara, ialah 65. Dan yang kluster persidangan gereja ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 191. Seterusnya, dimaklumkan kapasiti harian 45 makmal COVID-19 sehingga 24 Mei 2020, jumlah kapasiti maksima ialah 27,667 ujian. Dan semalam kita berjaya melaksanakan 15,772 iaitu bersamaan dengan 57% sahaja. Dimaklumkan juga sampel yang diambil dan diuji untuk pesakit pre-op ataupun sebelum pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia, jumlah kumulatif ujian yang dijalankan ialah 13,928 dan jumlah kes positif setakat ini adalah 13 kes bersamaan dengan 0.1%. Dan juga dimaklumkan sampel dan ujian menggunakan rapid test kit antigen setakat ini ialah 2,810 ujian telah dijalankan. Kes positif yang dikesan menggunakan RTK antigen adalah 44 kes bersama dengan 1.5%. Dan dimaklumkan saringan dan ujian untuk bukan warga negara setakat ini ialah 27,383 individu. Kes yang positif ialah 1,519 iaitu bersamaan dengan 5.5%. Mereka yang dalam rawatan adalah 462 bersamaan dengan 30.4% dan hanya seorang pesakit masih dirawat di ICU iaitu 0.2% dan melibatkan 4 kematian iaitu 0.3% daripada jumlah keseluruhannya.
Jadi saya buka pada pertanyaan jika ada. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Selamat Hari Raya kepada Datuk dan juga tim KKM. Saya ada dua soalan Datuk. Pertama mengenai kes positif di depo tahanan imigresen. Bagaimana memastikan pegawai dan kaki tangan di situ bebas daripada COVID dan tidak membawa keluar virus tersebut? Soalan pertama. Soalan kedua mengenai SOP TASKA yang didakwa mengasingkan anak-anak barisan hadapan dengan kanak-kanak yang lain. Jadi kita mahu kepastian benarkah ia kerana ada pihak yang berpendapat ianya adalah satu diskriminasi dan perlu ditarik balik. Terima kasih Datuk. Terima kasih atas soalan tersebut. Yang pertama ialah mengenai pegawai ataupun kaki tangan yang bertugas di depo tahanan imigresen. Setakat ini kita telah asingkan mereka untuk siasatan dan yang pasti mereka telah digantikan dengan kaki tangan dan pegawai yang baru bertugas di depo tersebut. Yang itu yang pertama. Yang pasti yang kita perlu laksanakan ialah menjalankan saringan kepada ketiga-tiga depo tersebut. Jadi risiko untuk kaki tangan dan pegawai dan juga orang kena tahan adalah tinggi. Jadi seolah-olahnya Kementerian tengah melaksanakan PKPD iaitu di kawasan yang diasingkan. Jadi di depo tu telah pun diasingkan. Jadi mudah untuk Kementerian Kesihatan melaksanakan ujian untuk orang kena tahan dan juga pegawai dan kaki tangan yang bertugas di depo tersebut. Jadi saringan masih dijalankan dan penyiasatan juga masih dijalankan. Ada kemungkinan jangkitan adalah disebabkan oleh satu ataupun tahanan yang sempit dan ruang yang sempit. Yang tu mungkin menjadikan satu faktor. Jadi kita kementerian melihat kepada tempat-tempat tahanan, contohnya di penjara, di lock-up, polis dan sebagainya. Kalau ruang yang sempit, kalau ada seorang yang positif, jadi besar kebarangkalian untuk menjangkiti orang kena tahan yang lain. Yang itu mungkin adalah satu faktor. Tetapi siasatan sedang dijalankan dan juga dikontaminasi ataupun nyah cemar telah pun dijalankan di blok-blok yang telah dikenal pasti. Yang itu pertama. Yang kedua, dalam kita melihat kepada tindakan kita iaitu targeted approach, ada 8 kumpulan yang telah dikenal pasti. Jadi salah satu kumpulan yang dikenal pasti adalah barisan hadapan warga kerja Kementerian Kesihatan ataupun mereka yang bertugas di hospital. Ini adalah kerana mereka selalu terdedah kepada virus-virus, bukan hanya COVID dan virus-virus lain. Pada kita pekerja-pekerja di hospital, kita selalu diperingatkan iaitu apabila kita kembali ke rumah, jangan terus kita menyentuh anak-anak kita. Kita kena membersihkan diri kita dulu sebelum kita menyentuh anak-anak kita sebab ada kemungkinan kita membawa jangkitan tersebut. Dan dalam kita melihat kepada TASKA juga, dan bukan kita ada diskriminasi. Jadi Kementerian Kesihatan tiada diskriminasi dalam memberi rawatan. Jadi apa yang kita menitik beratkan ialah risiko. Jadi risiko yang tinggi untuk mendapat jangkitan ada dua kumpulan. Iaitu pertama ialah keluarga yang berkaitan dengan kes yang positif. Mereka ada risiko yang tertinggi. Yang kedua, barisan hadapan Kementerian Kesihatan juga telah dikenal pasti sebagai satu kumpulan berisiko. Jadi mengikut garis panduan CDC di US ialah untuk TASKA dan sebagainya adalah kita perlu melihat kepada risiko tersebut, tetapi apa yang diperlu bukan kita diskriminasikan berarti ataupun kita sekat daripada kanak-kanak tu datang ke TASKA. Tidak, kita tak sekat, tetapi kita khaskan satu tempat untuk kanak-kanak yang barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Contohnya kalau TASKA tu di hospital, memang anak-anak daripada warga kerja Kementerian Kesihatan tak ada masalah. Jadi itu memang kumpulan yang sama. Tetapi kalau bergaul dengan kanak-kanak lain, kita kena khaskan satu tempat untuk mereka. Jadi bukan pengasingan tetapi khaskan satu tempat untuk kanak-kanak warga kerja barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Itu yang kita nak titik beratkan. Jadi kita memberikan perhatian khusus
ataupun pengawasan yang khusus kepada anak-anak daripada warga Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan. Itu saja yang kita tetapkan. Mungkin cara kita interpretasi ataupun kita lihat ataupun cara kita mengolahkan perkataan itu seolah-olah diasingkan, tetapi ialah memberikan perhatian khusus pada. Lagipun yang peraturan-peraturan tersebut ataupun SOP tersebut belum lagi dibentangkan ke Majlis Keselamatan Negara. Hanya kita perhalusi dan kita cadangkan nak dibentangkan. Tetapi kita mendapat maklum balas daripada semua barisan warga hadapan Kementerian Kesihatan, dan kita sekarang ni hanya kita perlu mendapatkan satu tempat khas untuk mereka. Jadi pengawasan yang lebih dapat diberikan. Tetapi tak ada diskriminasi dari segi kita menyekat. Kita tak ada menyekat pun, tapi kita bagikan ruang yang tertentu, dan murid-murid yang bergaul ataupun kanak-kanak di taska hanya kumpulan yang telah dikenal pasti. Itu yang kita kena tekankan. Jadi di dalam Kementerian Kesihatan tiada diskriminasi dari segi kita memberi rawatan sama ada warga negara ataupun bukan warga negara, sama ada dewasa ataupun kanak-kanak, sama ada barisan hadapan warga Kementerian Kesihatan ataupun bukan. Jadi saya rasa perkara ini harus dibentangkan dulu kepada MKN sebelum kita dapat diluluskan untuk pelaksanaan. Selamat petang Datuk Doktor. Saya ada dua soalan. Dilaporkan Thailand akan memulakan percubaan vaksin COVID-19 terhadap manusia penghujung tahun ini selepas ujian ke atas monyet memberi keputusan positif. Jadi adakah Malaysia ambil maklum tentang perkembangan terkini ini, dan mungkin Malaysia akan melibatkan diri dalam percubaan oleh kerajaan Thailand ini? Mengenai soalan kedua, Datuk tadi ada sebut pasal kluster baru di tapak pembinaan Kuala Lumpur melibatkan 44 kes. Apakah punca jangkitan yang berlaku di tapak pembinaan ini, dan adakah kerana syarikat atau kontraktor gagal mematuhi SOP? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat mengenai vaksin, telah pun saya maklumkan, iaitu ketika pendelegasi datang dari negeri China, mereka telah maklumkan kepada kita dan mereka sedang menjalankan kajian vaksin, iaitu fasa kedua, dan laporan kajian tersebut mungkin akan kita dapat dalam bulan 11 ataupun 12. Jadi kalau kita lihat kepada vaksin dijalankan ke atas haiwan berkesan, dan besar kemungkinan kita akan melaksanakan kajian ketiga, fasa ketiga, iaitu di atas ke atas manusia. Dan Kementerian Kesihatan bersedia untuk menjalankan kajian bersama dengan negara-negara lain, contohnya negara China dan sebagainya. Tapi apa yang pasti sekarang ini, kita belum lagi dapat laporan yang didapat untuk kajian yang dilaksanakan, yang perlu dilaksanakan kepada manusia lagi. Sekarang ini hanya kajian dilaksanakan pada fasa kedua. Jadi fasa ketiga ialah kajian untuk manusia. Yang itu kalau ada mereka telah kenal pasti vaksin tersebut yang berjaya dijalankan pada haiwan dan boleh diguna pakai untuk manusia, Kementerian Kesihatan akan cuba mendapatkan kerjasama daripada negara berkenaan untuk menjalankan kajian bersama. Yang itu yang pertama. Yang kedua mengenai saringan dikesan positif ya. Tapak pembinaan. Jadi kalau kita lihat pada tapak pembinaan, daripada kajian kita, besar kemungkinan mereka pekerja asing yang menjalankan ataupun bekerja di tapak pembinaan ini, mereka duduk di tempat yang tertutup ataupun yang sempit, ruang yang sempit. Itu kita rasa menjadi satu faktor yang utama bagaimana jangkitan ini dapat menular di kalangan pekerja-pekerja asing di tapak-tapak pembinaan.
Jadi kalau kita lihat standard operating procedure di tapak pembinaan telah pun ada, tetapi mereka hanya melihat kepada tapak pembinaan tersebut ataupun kilang ataupun tempat kerja. Tetapi apa yang penting ialah kita kena lihat kepada penempatan mereka, iaitu rumah mereka macam mana, jadi cara mereka duduk. Mungkin kita dipahamkan, contohnya di Masjid India, satu apartmen yang kecil, 30 orang duduk satu apartmen. Jadi ruang yang sempit adalah satu faktor utama virus COVID-19 ini dapat berjangkit. Jadi kita kena lihat kepada faktor-faktor yang lain juga di kalangan pekerja asing. Jadi kita percaya ruang yang sempit, confined space, crowded space adalah satu faktor yang penting yang kita kena perhalusi dan lihat bagaimana kita boleh laksanakan penjarakan yang sosial. Hari ini kita tak ada vaksin, tetapi vaksin yang kita ada ialah penjarakan sosial, penjarakan selamat. Itulah vaksin yang kita ada. Selamat Hari Raya, Dato' Doktor. Alison from The Star here. I have a few questions for you about the detention depot. What is the total number of the people who are detained in 3 detention centres as of today? And how many COVID tests has been done so far? Although it's mentioned in your figures earlier, but there is one detention centre that is not mentioned. So, and how many more are pending? Pending in the sense that they have not been tested, in the sense that not waiting for results. And how many tests are done averagely in a day, and how long more to clear the current detainees? And is the virus outbreak at the detention centres worsening? And what kind of procedure is actually in place to prevent the spread of the virus at the detention centres? And following the new clusters detected, does the ministry station any team, healthcare teams on site? And what about the manpower strength? That's all. Thank you, Dato'. All right, thank you for the question. So far, we have 14 depo tahanan immigration di bawah pengurusan Jabatan Immigration Malaysia, and we have 4 detention center ataupun depo tahanan immigration di Sabah dikenali sebagai Pusat Tahanan Sementara PTS. And total ada 18, iaitu 14 depo tahanan immigration di bawah Jabatan Immigration Malaysia dan 4 di bawah PTS, iaitu Pusat Tahanan Sementara. 3 depo tahanan immigration telah disaring. So far we have done 3. That is Bukit Jalil, Semenyih and Sepang. In Bukit Jalil, we have 1,536 detainees and 126 positive at the moment. And we are doing the screening for everyone. Just like we are doing for EMCO, so regardless whether it's a staff or even a detainees, we will do for everyone. For Semenyih, we have 1,631. They have been tested and screened. We found 66 positive so far, and in KLIA Sepang, 1,346. And 36 were found positive at the moment. So we are still waiting for the results. Testing has been done, and then we are waiting for the result for next 24 hours. So we foresee that today, tomorrow, or day after tomorrow, we will probably have an increase of the cases. But more importantly, they have really been contained, and those positive will be isolated and we brought to the hospital, negative, and then we will isolate them and quarantine them in a proper place. Alright. Okay, selamat petang, Datuk. Saya Jeff dari Sing Delhi. Nak tanya, nampaknya itu sisa klinikal semakin banyak. So ada apa-apa sekali? Nampaknya itu sisa klinikal. Sisa klinikal semakin banyak. So ada apa-apa cara atau nasihat yang telah diberikan oleh KMM supaya masalah ini atau sisa buangan ini dapat diurus dengan baik? Terima kasih. Jadi setiap hospital juga dan klinik kesihatan kita akan menguruskan sisa klinikal, iaitu kalau kita lihat sisa klinikal akan dikumpul dan telah akan dijalankan, kita outsource kepada pengurusan sokongan di Kementerian Kesihatan, dan mereka akan uruskan sisa klinikal tersebut, yang mungkin mereka akan menggunakan ataupun proses menjalankan sisa klinikal ni akan dijalankan
yang mengikut garis panduan yang sedia ada. Jadi mungkin dalam pengumpulan ataupun pertambahan sisa klinikal ini musim cuti mungkin kurang sikit pekerja mereka, tetapi saya rasa perkara ini adalah perkara yang biasa, mereka boleh laksanakan sisa klinikal tu dengan baik, dan setakat ini kita tak ada masalah pun dari segi pengurusan sisa klinikal. Dr. TG, we see from the slides here, Depo Semenyih, we have 65 is non-Malaysians, and would like to know another one, is it pegawai from Depo? Yes. And if it's pegawai, whether KKM doing contact tracing for that pegawai? Okay, thank you, bro. To be very observant, 65 orang kena tahan, 65 jumlah kes yang positif, 66 jumlah kes positif, 65 is detainees. One is administrative staff. So when we do a screening, regardless whether it's an officer or those staff working in the detention center, we screen everyone. So one is an administrative staff. So once we have identified the administrative staff positive, we will do the screening for the family and active case detection for the close contact as well, related to the administrative staff. So we are not sure whether this administrative staff contracted the virus infection from the OKT or from the community. So investigation is ongoing at the moment. Okey, kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya ingin ambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada Kementerian Kesihatan dan saya sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia, dan saya harap semua rakyat Malaysia dapat patuh kepada SOP untuk kita meraihkan Aidilfitri pada tahun ini. Tahun ini ada tahun yang unik untuk kita meraihkan Aidilfitri, iaitu kita merayakan Hari Raya Aidilfitri secara tertutup tetapi dengan hati yang terbuka. InsyaAllah kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita, insyaAllah. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.